Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa sekali lagi untuk hari Khamis, hari terakhir pada setiap minggu yang kita akan sambung insya-Allah pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis semula minggu depan. Hari ini perkongsian kita daripada surah Fussilat ayat yang kelima. Agak panjang sikit hari ini dan kita akan terus melihat kepada ayat ini di mana Allah berfirman wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Wow, ini kita kena melihat kaitan sama ada dia berkait dengan perkataan sebelum atau ayat sebelum ataupun tidak. Kalau berkait, kalau di sini sebenarnya ada kaitan, maka waw itu waw ataf. Qalu, ini perkataan, pecahan perkataan ni yang diulang hampir 1700 kali dalam Quran. Ni pecahan daripada perkataan qala, yaqulu, qaulun, qailun, ni qul, la taqul, qila, yuqalu. Itu pecahan 12 ke kiri dalam kaedah pusar. Kalau kita menguasai 12 pecahan tu, kita akan bertemu hampir 1700 kali. Qalu makna mereka telah berkata. Bila kita tahu ini fi'il madhi, maka apabila kita melihat waw alif di hujung, ini dalam kaedah pusar dia tak susah. Bila kenal fi'il madhi, berlalu pattern dia, dan kita tengok ada penambahan waw alif di hujung bermakna dhamir dia hum. Hum maknanya mereka, dan kita akan dapatlah terjemah mereka telah berkata. Dan perkataan ini mereka itu dalam waw alif ini merujuk kepada orang kafir. Kalau asbabun nuzul iaitu orang kafir Mekah. Ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada mereka, Nabi mengajak untuk beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada kerasulan Nabi Muhammad, mereka menjawab dengan mereka berkata, qalu. Yang ini adalah ungkapan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Maka ungkapan orang kafir ini kalau dalam bahasa Melayu dipanggil kata ajuk. Tapi dalam bahasa Arab disebut mahulul qawli, iaitu ungkapan orang kafir daripada qulubuna sehinggalah akhir ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak juga merakamkan ungkapan-ungkapan orang kafir di dalam Quran? Kata Imam Ghazali, ini memudahkan untuk kita memahami logik alasan orang kafir kenapa mereka tidak mahu beriman. Kenapa mereka tidak mahu menerima Quran? Mereka apa alasan yang mereka gunakan untuk tidak mahu melihat keindahan Islam? Dirakamkan di sini. Pertama, dia menyatakan qulubuna fi akinnatin. Qulub ini adalah jamak pada qalbun. Qulubuna, hati-hati kami ini. Yang ini baris depan dia akan jadi mubtada. Dan dia juga akan menjadi mudhaf kerana disandarkan qulub itu kepada na. Qulubuna maknanya hati-hati kami ini. Fi akinnatin berada di dalam apa makna akinnah? Dia adalah jamak kepada kinan, dalam penutup. Kalau sarang yang telah ditutup itu, maka dalam tu yang tak boleh dimasuki oleh siapa-siapa.
Makna dia menyatakan bahawa hati kami ini berada dalam tutupan yang tidak boleh lagi dimasuki. Itulah maknanya akinnatin, iaitu penutup ya, yang menghalang sesuatu itu masuk ke dalam. Jadi orang kafir punya alasan yang pertama ialah ya, sebenarnya hati-hati kami ini sudah berada dalam penutup. Tak boleh Al-Quran ataupun apa yang kau cakap wahai Muhammad tak akan masuk dah dalam hati kami. Ya, fi akinnatin mimma, daripada apa yang tad'u. Perkataan tad'u ni tuan-tuan kena melihat dia ada dua. Satu perkataan tad'u, engkau seru. Satu lagi perkataan na, kami. Kalau siapa tak meneliti tentang bahasa Arab di situ, dia nampak tad'una adalah satu perkataan. Sedangkan tad'u di sini engkau menyeru, engkau mengajak. Engkau ini kembali kepada Nabi Muhammad. Na, kami, iaitu kembali kepada orang kafir Mekah. Hati-hati kami ini, kata orang kafir Mekah, berada pada tutupan daripada apa yang engkau wahai Muhammad ajak na kami ilaihi, kepadanya. Apa sahaja yang kau ajak, kami dah berada dalam tutupan, kau tak boleh masuk dah. Apa yang di sini kami tidak mahu faham lah. Kami tidak mahu memahami apa sahaja yang kau cakap sebab kami dah tutup hati-hati kami ini. Ini alasan yang pertama. Okey? Kalau kita kata mubtada itu qulubu, mana khabarnya? Khabar dia adalah dalam bentuk syibih jumlah ini, itu khabar bagi pendapat yang mudah lah. Ya? Kita ambil cara mudah. Hati-hati kami berada di dalam tutupan. Mimma tad'una, daripada apa yang engkau wahai Muhammad ajak na kami ilaihi, kepadanya. Okey, itu alasan yang pertama. Kalau kita nak kata mubtada dan khabar ialah pada ruang lingkup yang ini. Daripada qulubuna fi akinnatin, itu mubtada, subjek dan predikat dia. Yang kedua, alasan orang kafir bila Nabi Muhammad ajak beriman, ajak untuk melihat Quran, orang kafir kata wa fi adhanina waqrun. Ini adalah satu ungkapan lagi. Waw makna dan, fi di dalam, azani, azani itu perkataan yang banyak, jamak kepada uzun, telinga. Azan adalah telinga-telinga. Na, kami. Bagi orang yang mula belajar bahasa Arab juga mesti dapat memisahkan perkataan azani satu perkataan, na satu perkataan, qulubu satu perkataan, na satu perkataan. Qulubuna, hati-hati kami. Azanina, telinga-telinga kami. Di dalam telinga-telinga kami ini waqrun, ada sumbatan. Ya, sehingga kami tak boleh dengar. Jangan dah nak cakap banyak. Ya. Dalam telinga kami dah ada penyumbat. Maknanya kami tak akan dengar apa yang kau cakap wahai Muhammad. Kau bacalah yang kau katakan, wahyu ke, Quran ke, daripada Allah, kami tak nak dengar. Sebab kami dah ada penyumbat kat sini, tak nak dengar apa yang kau katakan kepada kami. Jadi, di dalam ayat ni, ini pun ayat yang sempurna, tetapi kita perlu menggunakan formula 17 di dalam kaedah pusar, iaitu apabila kita kurung di sini, maka kita nampak ayat ini dimulakan dengan haruf jar, fi adhanina, maka dia ni akan jadi khabar muqaddam, dan ini akan jadi mubtada muakhar, iaitu subjek dia dikebelakangkan. Sepatutnya mubtada dulu,
subjek, lepas tu baru predikat. Tetapi gaya, dan ini terlalu banyak, beratus-ratus gaya ini dalam Quran, iaitu apabila ayat dimulakan dengan harf jar ataupun isim zaraf, maka mubtada dia dikemudiankan, dibelakangkan, maka ini dipanggil mubtada muakhar. Maka harf jar dan isim ataupun syibih jumlah digelarkan khabar muqaddam, ini untuk i'rab mudah, muqaddam. Wa fi adhanina waqrun, di dalam telinga-telinga kami ni ada penyumbat. Itu adalah alasan orang kafir, maknanya kita orang tak nak dengar. Tak payah nak cakap lah. Kita tak nak dengar sebab dalam telinga kami dah ada penyumbat. Okey, dan ungkapan yang ketiga di sini ialah wa min bainina wa bainika hijabun. Dan min di antara, baini. Ini pun satu perkataan yang kita perlu pecahkan. Belajar bahasa Arab, baini di antara, na kami. Baini di antara, ka engkau. Dan daripada antara kami dan antara engkau terdapat hijab. Hijab ini dinding. Hijab ini penghalang, penghadang. Jadi di antara kami ni, kata orang kafir Mekah masa itu, dan di antara engkau wahai Muhammad sudah terdapat dinding, hijab, penghadang. Maknanya apa pun kalau kau cakap kepada aku, bercakap kepada kami, kami tak akan bersetuju. Tidak akan bersetuju dengan apa yang kau cakap. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan 3 alasan orang kafir kenapa mereka menolak Al-Quran, dengan alasan yang maknanya mereka tidak mahu berfikir, tidak mahu menerima, tidak mahu berhadapan dengan Quran. Kerana kalau orang kafir berhadapan dengan Quran, pada zaman Nabi SAW, Quran turun ketika mana mereka sangat menghormati, menyanjung tinggi penyair-penyair dan ahli-ahli sastrawan mereka pada ketika itu. Tapi apabila datang turunnya Quran dan mereka melihat Quran itu terlalu jauh kehebatan, keindahan bahasanya berbanding dengan penyair-penyair yang hebat-hebat pada ketika itu. Jadi apa pendirian dan sikap yang mereka buat ialah lebih baik bagi tahu kepada Muhammad, hati-hati kami ini sudah berada dalam tutupan. Tak ada siapa boleh masuk dah. Ya, bermakna di sini kami tak akan mahu faham apa yang kau cakap. Ya, daripada mimma tad'una ilaihi, hati kami berada dalam tutupan daripada apa yang engkau ajak kami kepadanya. Dan yang kedua orang kafir kata wa fi adhanina waqrun, dalam telinga-telinga kami ini sudah ada sumbatan. Itu merupakan simbolik kepada apa yang sikap mereka, kami tak akan dengar dah. Apa sahaja yang kau cakap Muhammad, lebih baik tak payah cakap. Jadi mereka telah membuat sumbatan dalam telinga mereka. Itu ungkapan dia. Maknanya kami tak akan dengar. Dan yang ketiga orang kafir kata wa min bainina wa bainika hijab. Dan di antara kami ini dan di antara engkau wahai Muhammad sudah ada dinding, sudah ada penghadang, penghalang. Jadi kami dah, bermakna di sini kami apa sahaja, betul ke, salah ke, elok ke, baik, kami tak akan setuju dengan kau wahai Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 3 alasan orang kafir ini menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan mereka daripada mengambil manfaat daripada Quran. Yang pertama, mereka tak nak faham. Yang kedua, mereka tak nak dengar.
Yang ketiga, mereka tidak mahu bersetuju. Ya, apa sahaja yang didengar, kita tidak akan bersetuju katanya. Apa sahaja yang disampaikan oleh Muhammad, tak kisahlah betul ke salah, yang paling penting kita tidak bersetuju. Itu maknanya pendinding yang telah hijab ataupun pendinding yang telah dibina oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW menyebabkan Allah menghukum mereka, ya, terus berada di dalam kekufuran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu yang sebenarnya ialah kalau orang-orang kafir daripada dulu sampai sekarang dapat kembali kepada fitrahnya untuk mendengar, untuk melihat, untuk berfikir terhadap apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran, pasti fitrah dia akan mengajak kepada tauhid dan menerima Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bagi siapa nak mengkaji, kajilah. Dan dia tidak ada penghujung dia, dan sudah tentu orang sampai di permulaan Quran mereka boleh beriman. Saya kenal juga dengan seorang yang pernah kami sama-sama bantu, pelajar daripada Sabah, seorang Kristian yang telah juga mengkristiankan ramai juga orang-orang di Sabah pada ketika itu, tetapi Allah memberi hidayah kepada dia untuk dia buka terjemahan Quran surah Ar-Rahman. Ya, pimpinan Ar-Rahman. Terjemahan Quran cetakan Jakim pimpinan Ar-Rahman. Dia baca Fatihah, dia seronok. Dia baca surah Al-Baqarah, dia tak boleh berhenti. Dia baca surah Ali Imran, di situ banyak dilihat perbandingan apa yang disampaikan dalam Bible dan juga dalam Quran, dan akhirnya sehabis surah Ali Imran dia mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Tak perlu 1 sampai qul a'udzu birabbin nas. Sampai surah Ali Imran cerita tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, tentang Maryam alaihissalam, dia sudah cukup merasakan bahawa inilah kitab yang benar. Ini satu kajian yang saya dengar ceramah daripada Bro Lim dalam YouTube, ya. Kajian di Jerman, 42,000 naskah lama Quran dibuat di Jerman daripada seluruh dunia. Akhirnya dibuat banding satu-satu, tidak ada satu pun Quran yang bertentangan daripada Quran-Quran naskah lama yang berada di merata tempat di seluruh dunia. Bermakna dia datang daripada satu sumber. Tak ada yang berlainan. Ayat yang sama, surah yang sama, susunan yang sama. Dalam masa yang sama dia telah membuat satu kajian di Jerman. Akhirnya mereka menemui 24,000 naskah Bible yang berada di seluruh dunia. Yang lama-lama, dan akhirnya 24,000 naskah Bible yang berbagai-bagai daripada seluruh dunia itu, dia melihat tidak ada satu pun yang sama. Semuanya berbeza. Menunjukkan ini bukan datang daripada sumber yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak manusia yang apabila mereka ini membuka hati mereka, akhirnya mereka akan menerima kebenaran Al-Quran. Yang penting ketika ini, tugas kita juga ialah menyampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini cerita orang kafir. Orang kafir kata, hati kami ini dah ditutup. Telinga kami ini dah disumbat. Antara kami dengan engkau, wahai Muhammad, sudah ada hijab. Di sini mesej disampaikan, kita orang dah tak nak faham apa yang kau katakan. Kami tak nak dengar. Dan kami tak akan bersetuju. Itu mesej yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sikap orang kafir terhadap Quran ini boleh dengan senang sahaja berlaku kepada orang beriman, kepada kita. Sekiranya kita ada sedikit pendirian, ya, kita tidak mahu faham Quran. Berapa ramai orang Islam? Berapa lama Quran ada kat rumah dia? Ada di masjid, di perpustakaan, di atas meja kawan-kawan dia, tetapi Allah tidak memberi taufik kepada dia untuk dia tengok maknanya,
terjemahan dia, apakah yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan hukuman berat kepada Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang tak nak faham Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi taufik kepadanya untuk faham. Seolah-olah Allah telah menutup pintu hatinya daripada nak memahami Quran. Dan kalau kita dapati diri kita, ya, tak ada satu usaha untuk memahami kalamullah Subhanahu Wa Ta'ala, dia lebih kurang seperti mana apa yang Allah hukum kepada orang kafir. Allah tutup hati orang kafir dan akhirnya mereka tak faham Quran. Dan boleh juga berlaku pada diri kita, iaitu kita tak nak dengar Quran. Kita tidak mahu mendengar penerangan-penerangan tentang bahasa Al-Quran dan penjelasan tentang Quran. Berat hati kita. Kalau benda lain tu senang nak dengar. Tapi bila mendengar tentang tafsir, penjelasan daripada kita punya para ustaz dan para alim ulama tentang Quran, rasa tak minat. Kita tak nak dengar. Ini pun sebahagian daripada tanda hukuman Allah kepada kita. Ini uqubah, kata para ulama, kepada diri kita, hatta kita orang beriman. Kadang-kadang ada rasa kita tak mahu dengar penjelasan daripada Quran ni. Begitu juga, kita boleh juga menjadi orang yang ingkar dan kufur, tidak mahu bersetuju ataupun menerima hukum hakam Quran. Benda ini boleh berlaku dan itu merupakan hukuman berat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita sekiranya Allah tutup pintu hati kita nak memaham. Allah menyumbat telinga kita daripada kita mendengar. Akhirnya kita tak nak dengar. Kita dengar banyak benda lain tapi Quran kita tak nak dengar. Begitu juga segala kehebatan, keindahan dalam Quran tu kita pun tak nak memaham dan tidak mahu pun bersetuju, tidak mahu menghargai Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap kita orang beriman di sini ialah mesti mengambil pendirian yang berlawanan dengan orang kafir apabila berhadapan dengan Nabi Muhammad. Nombor satu, kita mesti cuba berusaha memahami Quran. Jangan tutup pintu hati kita nak faham. Yang kedua, jinakkan diri kita ini untuk mendengar Quran. Jangan jadi seperti orang kafir yang telah disumbat telinganya sehingga mereka dengar pun tak nak. Dan yang ketiga, fahamilah, hargailah Quran. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersetujulah dengan Quran, fahami dengan baik, terima dan amalkan Quran itu, perjuangkan Quran itu di atas kehidupan. Perjuangkan Quran itu, tegakkannya dalam diri kita dan tegakkan di dalam kehidupan kita keseluruhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.